Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Edena binti Adam dengan nombor kad matriks BB24110192. Hari ini saya akan membincangkan tentang pendahuluan bagi perkembangan ilmu falsafah dalam sejarah tamadun Islam. Bincangkan sumbangan ahli-ahli falsafah Islam dalam perkembangan ilmu etika, sains dan teknologi. Perkembangan ilmu falsafah dalam tamadun Islam bermula apabila sarjana Islam menterjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Arab. Perkataan falsafah berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani iaitu philo yang merupakan cinta dan sophia merupakan kebijaksanaan. Menurut Hamka, falsafah membantu memahami hubungan antara agama dan kehidupan. Ilmu falsafah terbagi kepada dua bidang utama iaitu teoretikal seperti metafizik dan logik, manakala praktikal seperti ekonomik, etika, politik dan peradaban. Kini ia turut merangkumi teknologi, organisasi dan ekologi. Dalam tamadun Islam, falsafah juga bukan sahaja berkembang dalam aspek logik tetapi juga ditumpukan dalam bidang etika, sains dan teknologi. Contohnya Ibnu Sina mengembangkan falsafah dalam bidang perubatan, manakala Imam Al-Ghazali menggabungkan etika dengan tasawuf untuk memperkukuhkan akidah. Tuntasnya, falsafah Islam menyumbang besar dalam bentuk tamadun melalui ilmu, nilai dan inovasi berlandaskan syariat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ebaida Fatia binti Lim, nomor metrik BB241102. Saya akan membentangkan tentang definisi falsafah secara umum. Yang pertama, asal-usul perkataan falsafah. Menurut Abdul Jalil Hasan, 1989, perkataan falsafah berasal daripada Yunani yaitu philosophia, yang menggabungkan dua perkataan yaitu philo yang bermaksud cinta, sophia yang bermaksud kebijaksanaan. Gabungan dua perkataan ini memberi maksud kepada cinta akan kebijaksanaan yang menjadi sifat kepada kemanusiaan. Seterusnya, maksud falsafah. Falsafah ialah satu bidang yang mengkaji logik, metafizik, epistemologi, etika, dan estetika. Bidang ilmu yang mengkaji dan meneroka soalan-soalan yang mendalam mengenai kehidupan dan alam semesta yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan kaidah empirik atau eksperimen saintifik saja. Matlamat falsafah pula adalah untuk menyampaikan pemikiran yang lebih mendalam tentang kewujudan kehidupan dan alam semesta melalui pemikiran yang rasional, kritikal, dan holistik. Akhir sekali ialah falsafah dalam pemikiran tradisi Islam, yaitu merupakan disiplin ilmu yang mengkaji kebenaran dan hakikat, melibatkan persoalan moral dan etika dalam kehidupan manusia. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yusri bin Jufri, nomor matriks BB24110174. Hari ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang perkembangan ilmu falsafah dalam sejarah tamadun Islam. Perkembangan ini boleh dibahagikan kepada 6 fasa utama, yaitu yang pertama, pada zaman awal Islam, umat Islam mula berinteraksi dengan tamadun luar seperti Yunani, Parsi. Ketika itu, pemikiran falsafah mula timbul apabila sarjana Islam mempersoalkan konsep kewujudan, akal, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua, pada zaman Abbasiyah, terutamanya di Bait al-Hikmah Baghdad, karya falsafah yang Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina membangunkan sistem falsafah Islam yang meliputi logik, politik, dan metafizik. Ibnu Sina memperkenalkan konsep wajib al-wujud yang menjelaskan kewujudan Tuhan secara falsafah. Ketiga, pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengkritik falsafah melalui karyanya Tahafut al-Falasifah dan menekankan bahwa wahyu lebih utama daripada akal dalam hal ketuhanan. Ini menguatkan pengaruh tasawuf dalam falsafah Islam. Keempat, Ibnu Rushd pula memperkenalkan falsafah dalam Tahafut al-Tahafut. Beliau berpendapat bahwa akal dan wahyu tidak bercanggah, malah saling melengkapi. Pemikirannya memberi pengaruh besar kepada falsafah Eropa. Kelima, falsafah Islam tersebar ke Eropa melalui Andalusia. Karya-karya falsafah Islam menjadi asas kepada kebangkitan pemikiran Barat pada zaman pertengahan dan Renaissance.
Dan akhir sekali, pada zaman modern, pemikir seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Attas menggabungkan falsafah klasik dengan isu-isu semasa, menjadikan falsafah Islam relevan hingga ke hari ini. Kesimpulannya, falsafah Islam berkembang daripada warisan luar kepada satu tradisi yang tersendiri, seimbang antara akal dan wahyu, dan terus memberi kesan kepada dunia hingga kini. Itu sahaja daripada saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Elsha Fitraizati binti Hamdan, Hartrix BB 24110154. Hari ini saya akan membentangkan konsep etika, sains dan teknologi dalam falsafah Islam. Etika dalam Islam berpaksikan akhlak yang lahir daripada iman dan berpandukan syariat. Ia melibatkan hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri dan alam. Islam menuntut kejujuran, amanah dan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Kesadaran bahwa Allah sentiasa memerhati menjadikan Muslim sentiasa berhati-hati dalam tindakannya. Contohnya, seorang peniaga Muslim menolak rasuah walaupun telah diberikan peluang cepat kaya karena ia sadar bahwa pendapatan haram tidak diberkati dan akan dipersoalkan di akhirat. Sains menurut Islam bukan sekadar kajian objektif terhadap alam, tetapi satu proses spiritual dan intelektual untuk memahami kekuasaan Allah. Ia berteraskan 3 dimensi, yaitu Islam, penyerahan kepada Tuhan, iman, keyakinan bahwa ilmu datang dari akal dan wahyu, dan ihsan, amalan beretika dalam penyelidikan. Sains perlu membawa manfaat dan tidak bercanggah dengan Al-Quran. Contohnya, Ibnu Sina mengkaji tubuh manusia, bukan hanya untuk ilmu, tetapi karena beliau percaya bahwa ciptaan Allah dapat meningkatkan iman dan menyelamatkan nyawa. Teknologi dilihat sebagai amanah yang mesti digunakan untuk kebaikan manusia dan pemeliharaan alam. Ia tidak bebas nilai, sebaliknya mesti mematuhi prinsip, yaitu maqasid al-syariah, yang bermaksud menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Setiap ciptaan mesti memberi manfaat, dan bukan kemudaratan. Contohnya, Al-Ghazali mencipta alat hidrolik bagi memudahkan pengairan tanaman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atira Adawiyah BB 24110123. Hari ini saya akan menerangkan tentang 5.0 sumbangan tokoh Islam dalam perkembangan ilmu etika. Ada 3 tokoh, Al-Farabi, Ibnu Miskawai, dan Al-Ghazali. Oke, 5.1 sumbangan Ibnu Miskawai. Ada 3. Yang pertama adalah akhlak melalui latihan jiwa. Kita perlu mempunyai akhlak. Kita perlu melatih akhlak kita, bukan sekadar pendidikan sahaja. Kedua adalah konsep tazkiyah. Kita perlu membersihkan jiwa dari sifat negatif. Yang ketiga adalah etika sosial, persahabatan dan kasih sayang. Kedua adalah sumbangan Al-Farabi 5.2. Yang pertama adalah kebahagiaan hakiki. Al-Farabi mengajar gabungan akal dan wahyu adalah kebahagiaan hakiki. Kedua adalah hierarki kebaikan. Kita perlu mempunyai hierarki kebaikan seperti jasmani, sosial, dan rohani. Ketiga adalah memperkenalkan negara utama Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu etika asas masyarakat. Contohnya, seorang pemimpin itu ibarat guru, perlu bijak dan berakhlak. Yang terakhir adalah sumbangan Al-Ghazali. Ada 3 juga. Yang pertama adalah beliau mengatakan kita perlu niat dan keikhlasan. Ialah adalah sesuatu asas diterimanya amalan. Kedua adalah tazkiyah al-nafs. Kita perlu mengelakkan riak, hasad, dengki, cinta akan dunia, kerana itu akan melalaikan kita sebagai umat manusia. Ketiga adalah etika sosial. Kita perlu mempunyai sikap keadilan, hormat, tidak menyakiti. Contohnya, kita selalu berzikir, muhasabah diri, bantu orang lain, supaya tenang akan jiwa kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya adalah Rosyadini Izati binti Roslan. Saya berasal dari Sempurna dan nomor kartu saya adalah PB110142. Bagi saya akan menerangkan berkaitan sumbangan ahli falsafat Islam dalam bidang sains dan teknologi. Saya telah mendapati ada 3 orang tokoh yang telah mempunyai pengaruh besar dalam bidang sains dan teknologi. Untuk tokoh yang pertama ialah sumbangan Ibnu Sina dalam bidang sains dan teknologi. Nama sebenar beliau adalah Abu Ali Hussein bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Beliau telah mempunyai gelaran khusus yaitu Bapak Perubatan. Kitab Kanun Atfit ini
dia mempunyai kandungan berkaitan perubatan. Salah satunya ialah di dalam kitab tersebut yang mengandungi cara untuk mengatasi luka selepas pembedahan dan bagaimana proses-proses pembedahan dilakukan, bagaimana proses pembersihan luka ditangani, dan juga kitab ini mengandungi perbahasan berkaitan penyakit saraf yang sangat kronik dan bagaimana cara untuk mengatasi penyakit tersebut. Terusnya adalah Al-Razi yang lebih dikenali sebagai tokoh Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi yang merupakan seorang dokter dan ahli kimia. Dalam bidang perubatan, sumbangannya amat penting dan boleh disertakan dengan kecenderungan dalam ilmu kimia. Sebagai contoh, beliau antara salah satu kejayaan beliau adalah beliau telah pun menemukan obat-obatan terhadap sesuatu penyakit. Selain daripada itu, beliau juga menggunakan usus binatang bagi tujuan mengurangkan risiko jangkitan kuman dan menggunakan usus ini juga untuk menjahit luka-luka pesakit. Baiklah, untuk sumbangan tokoh yang ketiga terhadap ilmu sains dan teknologi adalah Ibn al-Haytham atau lebih dikenali di barat sebagai Al-Hazan, merupakan seorang tokoh ilmuwan Islam yang lahir di Irak. Terdapat dua sumbangan besar yang telah beliau lakukan pada abad tersebut. Yang pertama, beliau telah menghasilkan karya agung yang berjudul Kitab Al-Manazir, yaitu buku optik. Beliau telah membuktikan bahwa penglihatan berlaku apabila cahaya dari objek memasuki mata. Teori ini dapat dibuktikan melalui eksperimen yang teliti dan sistematik. Sumbangannya yang kedua adalah beliau merupakan salah satu pelopor dalam kaedah saintifik moden, di mana beliau telah menekankan pentingnya pemerhatian, eksperimen, dan bukti logik dalam memperoleh pengetahuan. Sekian daripada saya, Ros Arsyadani Izzati binti Roslan. Salam sejahtera, hari ini saya Judith Aruna Enjonis, nomor metrik BB 2410130 akan membentangkan tentang sumbangan ahli falsafah Islam dalam perkembangan ilmu teknologi. Antara tokoh yang memberikan sumbangan dalam aspek teknologi ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau berjaya melaksanakan dua proyek terusan berskala besar untuk mengurus sumber air dan mengatasi kemarau di tanah Arab. Proyek yang pertama ialah pembinaan terusan sepanjang 10 km yang mengalirkan air dari Sungai Furat terus ke Bandar Basra. Proyek kedua yang lebih mencabar ialah terusan sepanjang 100 km yang menyambungkan Sungai Nil dengan Laut Merah. Seterusnya, tokoh Al-Zahzari merupakan seorang ilmuwan Islam yang tersohor dalam bidang kejuruteraan, mekanikal, dan robotik. Antara sumbangan Al-Zahzari ialah mencipta sistem mengepam air dari dalam tanah menggunakan gia untuk disalurkan kepada masjid dan hospital melalui sistem perpaipan. Sistem itu menggunakan kuasa air, memandangkan kuasa elektrik belum pun diketahui waktu itu. Al-Zahzari juga merupakan orang yang pertama yang menemukan robot yang berfungsi untuk membantu pekerjaan rumah. Akhir sekali, tokoh Banu Musa merujuk kepada tiga bersaudara, yaitu Zafar Muhammad bin Musa bin Syakir, Ahmad bin Musa bin Syakir, dan Al-Hasan bin Musa bin Syakir. Di Baitul Hikmah, Banu Musa aktif mencipta dan membangunkan berbagai alat yang mengagumkan seperti pancuran air, jentera otomatik, dan juga lampu taufan. Selain itu, Banu Musa juga telah menghasilkan ciptaan paling unik dan canggih, yaitu rakaan yang menggunakan teknologi, tekanan udara, dan proses naik turun dari buyung. Mereka juga mencipta sebuah pelita yang sangat inovatif, di mana pelita tersebut mampu menaikkan sumbu dan menuang minyak secara otomatik tanpa perlu campur tangan manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada dokter. Nama diberi Nusharina binti Nurdin. Nomor matriks diberi BB 2410133. Dan hari ini saya akan membentangkan perkembangan ilmu falsafah dalam sejarah tamadun Islam. Kesimpulannya, ahli falsafah Islam telah memberi banyak sumbangan dalam bidang etika, sains, dan teknologi. Mereka bukan sekadar pemikir, tetapi mereka jugalah saintis dan jurutera yang telah membina tamadun Islam yang lebih maju. Sumbangan mereka telah menunjukkan kepentingan ilmu, iman, dan inovasi dalam kehidupan. Dan generasi kini perlulah menjadikan mereka sebagai inspirasi untuk membina masyarakat yang seimbang. Dalam bidang etika, Al-Farabi dan Al-Ghazali menyumbang kepada pembangunan etika Islam yang bersifat holistik. Mereka menekankan latihan berakhlak, kepemimpinan beretika, dan penyucian jiwa sebagai asas dalam kehidupan masyarakat yang baik. Dari segi teknologi pula, Umar Abdul Aziz, Al-Jazari, dan Banu Musa memperkenalkan sistem pengairan, alat mekanikal, dan ciptaan otomatik yang membuktikan bahwa kehebatan teknologi umat Islam pada zaman kegemilangan tamadun Islam. Akhir sekali,
Dalam bidang sains, Ibnu Sina, Al-Razi, dan Ibnu Al-Hatam memberi sumbangan besar dalam perubatan optik dan kaidah saintifik. Karya mereka menjadi rujukan penting kepada dunia Islam dan Barat sehingga hari ini. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih.